Tetapi untuk laporan awak perlu gariskan dan awal perkataan ditulis dengan huruf besar kecuali untuk frasa sendi. Apa contoh kata sendi? Ada tak? Ataupun kata hubung yang awak selalu guna? Ada? Dan cikgu, dan. Dan lain? Ke, dari, daripada. Okey, itu je awak guna huruf kecil. Sebab tu dan kat sini adalah menggunakan huruf kecil. Begitu kalau kat sini ada dari ke, kan? Depan dia huruf kecil. Yang lain ni semua awal perkataan dia huruf besar dan digariskan. Pertama. Lagi saya sentuh pasal isi ni sebab isi dia berlainan sikit. Kemudian dekat bawah sekali belah kiri, laporan disediakan oleh, kemudian awak koma lah. Okey, laporan disediakan oleh. Ini contoh. Dan sebaris dengan laporan disediakan oleh itu ada tarikh. Dan tarikh itu dieja dengan huruf besar. Awak tak boleh guna nombor. Jangan guna nombor. Contoh awak guna 25/6. Tak boleh. Awak kena guna je format yang dia bagi ni. 27 September 2021 sebagai contoh. Ni laporan lah kalau laporan. Baik. Kemudian tanda tangan. Garis tanda tangan. Garis untuk tanda tangan ni kita ikut sepanjang mana nama kita. Sebab tu kita buat nama dulu. Kurungan. Contoh Muhammad Firdaus Hamdan, ambil kat sini. Okey, ni nama saya kat sini dengan. Kemudian baru kita garis kat sini, baru kita sign kat atas dia. Okey, kita garis kat situ. Kemudian jawatan. Bergantung kepada soalan lah. Soalan kata awak setiausaha lah. Kalau awak wakil penduduk, awak wakil penduduk. Okey, wakil penduduk, Persatuan Sains ni, nama sekolah dan sebagainya. Selesai kat sini, selesai kat sini. Baik. Untuk isi. Untuk isi ni, laporan ni awak kena melaporkan apa yang berlaku. Okey, awak kena laporkan apa yang berlaku. Okey, kena laporkan apa yang berlaku. Kalau ringkasan. Kalau rencana tadi awak tulis macam mana, awak tulis karangan perbincangan. Tetapi untuk laporan ni awak tulis apa yang berlaku. Jadi bergantung lah kalau dia kata kegiatan mana. Okey. Pendahuluan ni kalau awak tengok nampak dia tulis apa. Persatuan Matematik dan Sains dibentuk pada tahun 1982. Anggota persatuan ni berjumlah 60 orang. Maka terdiri daripada ni. Ni saya ambil PT3 punya sebab tu dia pendek sikit. Sebab nak masuk yang SPM punya ni panjang. Cerita apa yang berlaku. Perenggan yang pertama ni biasa pengenalan lah. Pengenalan persatuan. Pergi mana, berapa orang yang terlibat dan sebagainya. Masuk saja isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Okey. Isi pertama pergi mana? Contoh lah. Pergi mana? Ataupun kalau benda tu awak kena buat laporan aktiviti program. Yalah, apa aktiviti pertama ni? Okey. Kemudian isi kedua. Apa aktiviti kedua? Itu paling senang lah. Isi tiga. Apa aktiviti ketiga? Dan apa aktiviti yang berlaku ni awak kena jawab yang tu lah. 5W1H. Okey, apa program yang berlaku? Bagaimana pelaksanaan dia? Apa lagi? Bagaimana berlaku, kenapa benda tu berlaku dan sebagainya, awak kena cerita lah. Guna formula 5W ni. Buat satu, selesai satu perenggan. Lepas tu isi kedua pun buat benda yang sama. Selain itu, program yang dianjurkan ialah seminar bahasa. Okay, apa benda seminar bahasa? Apa? Seminar bahasa ialah program sosialisasi. Kemudian bagaimana pelaksanaan dia? Pelaksanaan program tersebut sekian. Mengapa? Apa matlamat program tersebut? Mengapa? Okey, matlamat program tersebut dianjurkan untuk melahirkan lebih ramai tokoh-tokoh bahasa dalam kalangan orang muda sebagai contoh. Titik. Awak kena hurai-hurai. Cerita apa yang berlaku dan apa perkaitan ni perkara itu berlaku. Itulah laporan. Maksud kita laporkan apa benda yang berlaku. Dan bahagian penutup, awak tutup ah. So keseluruhannya program tersebut berjalan dengan lancar. Kemudian macam biasalah, masukkanlah awak punya harapan. Diharapkan program ini dijalankan pada masa yang akan datang dengan
dengan lebih kerap lagi dianjurkan ataupun dengan diadakan dui tahunan. Kalau benda tu 5 tahun sekali, dipendekkan kepada dui tahunan dan sebagainya agar pelajar-pelajar dapat menambah ilmu pengetahuan mereka sebagai contoh. So itu je lah yang berlaku dalam laporan. Laporan ni cerita je apa yang berlaku. Dia nak paling senang saya tengok setakat ni orang buat laporan, aktiviti pertama apa dia, apa kaitan dia, aktiviti kedua, aktiviti ketiga. Kalau ada perasmian lah, perasmian. Majlis dirasmikan oleh Datuk Seri sekian. Dalam ucapan beliau menyatakan bahawa apa yang disampaikan kat situ. Ambil sikit quote sikit apa yang dikata. Oleh itu para pelajar haruslah sekian. So senang sikit lah laporan ni. Laporan ni sebab tu kalau saya pun tengok macam SPM pun macam jarang dia tanya soalan laporan ni. Tapi tak tahu lah. Okay? Kalau dia tiba-tiba nak tanya. Tapi jarang lah setakat ni. Ada. Bukan tak ada lah. Ada. Kebanyakannya rencana lah. Sebab laporan ni dia macam awak menggoreng sikit. Sebab tu dia lebih prefer benda-benda yang berfakta. Tapi akan datang kita tak tahu lah apa benda yang dia nak buktikan kat kita. Baik, siapa ada soalan tentang soal format laporan ni? Ada? Ada siapa nak tanya tak? Cikgu, berapa rangkaian sekurang-kurangnya? Untuk mana? 5. Laporan. 5. Pendahuluan, 3 tengah-tengah isi dan 1 penutup. Rencana pun sama. Pendahuluan, 3 isi, 1 penutup. Sekarang ni kita pendekkan semua jadi 5. Okey, ada soalan lain? Baik, kalau tak ada, saya nak bagi awak tugasan lah. Saya nak tengok. Tugasan ni saya akan masukkan dalam ni. Dalam group. Sekejap saya try buka. So, awak tak faham soalan tu. Okay. Okay, nampak? Nampak. Nampak. Okay. Masyarakat sangat bergantung kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) dalam semua aspek kehidupan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyesuaikan diri dengan perubahan ini melalui usaha memperluas penggunaan TMK di sekolah dan di institusi pengajian tinggi. Langkah ini bermula dengan memperkenalkan subjek-subjek berkaitan perkomputeran dan teknologi maklumat untuk pelajar di peringkat rendah dan menengah. Ini kita panggil atas ni apa dia? Siapa ingat istilah dia apa? Atas ni. Ni dalam kotak ni kita panggil apa dia? Siapa ingat istilah dia? Kita panggil apa? Dalam kotak ni. Tak ingat ah? Semua tak ingat. Jangan risau. Aduh. Yang atas ni dalam kotak ni kita panggil dia sebagai stimulus. Okey, ataupun dalam masa lalu stimulus lah. Stimulus. S-T-I-M-U-L-U-S. Stimulus. Okay, orang sebut stimulus. Okay, ini dia bahan rangsangan untuk kita tengok. Okay. Kemudian dia kata, berdasarkan pernyataan di atas, dunia tanpa sepadan memberikan peluang kepada setiap individu menguasai pelbagai ilmu. Anda dikehendaki menulis sebuah rencana untuk menggalakkan pelajar menguasai kemahiran teknologi dan komunikasi. Tulis rencana tersebut ialah faedah-faedah menguasai kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi. Baik. Macam mana ada? Okey, ni pen dia. Ini signature. PDF ni macam mana nak dapat pen dia? PDF ni tak ada pen ni. Tak pasti. Tak ada. Okey, baik, tak apa. Perkara yang penting dalam ni yang pertama ialah awak kena tulis rencana. Dan yang kedua ialah faedah-faedah menguasai kemahiran teknologi komunikasi maklumat. Siapa jumpa lagi apa poin penting dalam bahan yang ada? Siapa jumpa? Ada tak?
Cuba cari, cuba tengok balik, baca soalan, baca ni. Ada lagi tak benda yang penting sepatutnya? Yang kalau awak kena kaitkan, sepatutnya lah, awak kena kaitkan. Sebab hasil yang terakhir benda ni dia yang kita nak. Kalau tak, awak dikira tidak menjawab soalan secara sepenuhnya. Sebab tu soalan kali ni dia lebih mencabar. Ada tak? Ke tak jumpa? Tak faham tak soalan saya? Apa lagi info penting yang ada dalam soalan ni? Kena jawab. Dia untuk pelajar. Ya. Benda ni dia. End up pula. Dan hasil akhir dia ialah benda ni. Okay. Anda dikehendaki menulis sebuah rencana untuk menggalakkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran. So maksudnya faedah-faedah menguasai kemahiran teknologi ni, akhirnya setiap isi tu awak kena kaitkan bahawa faedah tersebut akan menggalakkan pelajar. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham ya? Okay. Yang lain tu saya faham, tak tahu. Kalau tak tahu sebab senyap kan. Yalah, semua bisu. Okay, maksudnya kalau kata faedah-faedah menguasai kemahiran teknologi dan maklumat, ialah yang pertama dapat mencari maklumat dengan mudah. Pelajar dapat membuat carian di Google untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang mereka perlukan. Dan akhirnya sekali awak kena bagi tahu bahawa kesannya hal ini akan menyebabkan pelajar lebih menguasai kemahiran teknologi dan komunikasi. Akhirnya kita kena kaitkan balik tentang soalan ni. Sebab itulah dia bukan tulis saja-saja anda dikehendaki menulis sebuah rencana untuk menggalakkan ni. So akhirnya kesan dia ialah apa dia? Kesan dia ialah untuk menggalakkan pelajar menguasai kemahiran teknologi maklumat. Jadi kena ada lah benda ni. Jadi faedah ni kena ada dan kesan dia ni pun kena ada. Setiap daripada isi-isi yang awak buat, apatah lagi nak bercakap di peringkat kesimpulan dia. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya anggap awak semua faham lah. Okay? Sebab tak soalan pun tak ada dan yang jawab pun orang yang sama lah. Tadi 2 orang 3 orang ni yang sama. Okay? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya akan masukkan soalan ni dalam grup dan saya nak buat sekarang lah. Dan awak hantar hari ni juga lah. Awak hantar hari ni juga. Okay? Sekejap. Okay, untuk 4E saya dah masukkan soalan. Empat dia. Empat D. Okay, 4D pun saya dah masukkan soalan. Baik, kalau tak ada apa lagi, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha